Lah awak sial. Aku tak boleh betul lah. Caprice lah koyak tu. Dia bodoh. Dia tak nak ni. Sorry. Tadi terpotong tak tahu sebab apa. Okay? Minta maaf sangat. Ha? Tengah live lagi. Dia orang nak cerita dengan cerita betul. Okay, korang nampak kan? Okay, first lah. Dia punya isu dia sekarang ni. Dia sebenarnya dia tak puas hati pasal gambar. Lepas tu dia kaitkan dengan politik kotor. Itulah yang aku nampak. Itu je sebenarnya. Tak ada benda lain pun. Caprice dia, aku sebenarnya datang tu tak ada niat nak bergaduh. Tapi Caprice tu, korang tengok lah. Sebenarnya jangan percaya orang dekat media sosial lah. Jujur aku cakap Sebab dekat media sosial, Caprice tadi ucap apa? Astaghfirullahalazim. Okay, sebenarnya dekat depan aku dia fuck you. Dia kata fuck you bro. Dekat dalam surau. Caprice, kau ni acah-acah nak satukan rumah, tapi perangai macam ni. Tak payahlah nak idolakan dia. Aku cakap dia, aku tak idolakan korang pun. Aku tak idolakan siapa pun. Of course aku idolakan ayah aku. Macam tu lah. Okay. Aku bukan nak luahkan. Masalahnya kan, korang sendiri nak dengar cerita apa yang berlaku malam tadi, betul tak? Kenapa Caprice tiba dia kata aku nak luah pula? Aku nak cerita. Caprice tu dah koyak sebenarnya duduk sini. Tim dia sendiri sorry aku beritahu kalau tim dia tengok, okay, aku minta izin nak beritahu tim dia sendiri bagi tahu Caprice tu depression. Aku tak tahulah, wallahualam, tapi tim dia sendiri bagi tahu, okay, dia depression. So dia tu dah koyak sebenarnya. Dia dekat Mesir ni memanglah urusan tu akan lama. Bergaduh sini, bergaduh sana, tunggu sini, tunggu sana. Lama, memang akan lama gila. Cap. Bodoh nampak tu kat cermin. Bodoh secap. Nampak? Bodoh secap. So aku just macam tu lah nak sembang masa tu tapi silap lah. Sebab Caprice, dia dah tak selamat tu sebenarnya. Dia pergi cakap dia kambing politik pada Dato' Isyamuddin dengan TMJ. Sorry aku bukannya orang politik, tapi aku just cakap apa yang Caprice cerita. Itu je lah. Lepas tu dia tak puas hati lagi. Apa orang kata, dia ada kontak Nadir. Aku bagi tahu siap-siap Nadir tu. Korang nak tahu, tengok nanti Nadir tu. Nadir tu dia duduk dekat Gaza. Ustaz Abid Liu tak nak urusan dengan dia. Sebab bukan tak nak urusan, tak nak melalui dia. Sebab Ustaz Abid Liu nak terus ke sana, nak tengok keadaan dekat Palestin sana. Tak naklah ikut yang Nadir. Lepas tu Nadir tu duk buat perangai, okay, kata dengan dia apa, kenapa tak jumpa dia apa semua kan. Memang orang tak nak jumpa sebab dia dah burukkan nama Ustaz Abid Liu. Dia nak burukkan nama Ustaz Abid Liu. Kata Ustaz Abid Liu ni. Korang dengar lah sendiri kan. So sebab tu lah Ustaz Abid Liu tak nak berurusan dengan dorang. Sebab tu dengan Nadir apa semua. Buat apa? Cuba fikirlah. Kau tu orang Malaysia, kau datang Palestin. Kau bukannya orang Palestin. Kau datang nak bagi sumbangan je. Buat apa kau datang nak bergaduh siapa ni apa semua. Kau memang kau datang tu kau bukan orang Palestin pun. Kau cakap Arab pun tak boleh. Betul tak? Cakap Arab pun tak boleh. Bukan aku nak belagak ni, tapi nak cakap dia tu bukan orang Palestin, cakap Arab pun tak boleh. So kenapa nak acah-acah macam dia tu nak backup Palestin bagai? Okay, lagi satu. Kalau fikir, kenapa dia nak backup orang Palestin, sedangkan orang Palestin pun tak tahu apa isu sebenarnya Caprice dengan orang Malaysia sekarang. Dia tak tahu isu. Aku nampak dah tadi. Okay. Caprice tu korang ajar ni. Imran, nanti backup aku Imran. Jaga rumah aku Imran. Macam itulah cerita dia, okay. Sorry sangat tadi. Aku sebenarnya kalau korang tengok lah tadi dalam live kan, dalam live tadi kita orang nak sembang, tapi Caprice ni tak nak bagi peluang sembang. Lepas tu apa yang Palestin tu sebut, Caprice tukar ayat. Kau ingat tak orang tu tanya, Palestin tanya, kenapa Caprice tak dapat masuk, apa isu? Dia tanya pasal tu. Tapi Caprice cerita kat aku apa? Dia kata kenapa dia suruh cerita macam mana cara masuk Gaza. Orang tanya kenapa Caprice tak dapat masuk. Nampak? Beza gila. Caprice ni nak pusing. Yo, Nick. Apa? Asal Nick?
Okay, lepas tu aku nak cerita sikit lah. Apa tu? Oh, request kat sini punya. Okay, jap. Tak apalah. Kita, Hello, okey. kita Aku dah dah bongkar join dah. kan. Sebenarnya dia dah goyang. Aku Tak tak tahu boleh dia masuk tapi sana. Aku tak tak. boleh masuk sana. Tak, Sebab dia orang aku, Caprice tak bagi peluang lah. Lawak lah. dia tak bagi peluang kau cakap kan. Masa Dia masa tak bagi sama lah peluang aku cakap. sama lah masa tadi yang kau jumpa dia semalam kan. Ha, Tapi ha, masalah request lah. Dia tak accept, aku tak tahu lah. Kau aku tak accept, aku dah request lah. ha. Kau, aku dah siap WhatsApp dia tau. Jadi guys, Itulah masalah tak apalah, dia. biarlah. Tak apa, biar je. Biar aku cerita je tu. Okay, kau jap. Tadi kau sembang apa? Okay, tadi aku just sembang ni je. Apa orang kata? Jap, aku nak ambil ni jap. Bateri nak habis. Apa? Aku manusia biasa bro. Pakai handphone pun bateri dah boleh habis. Tapi yang pelik. Sekarang pun tengah tengok dia orang tengah live. Yang pelik ni Caprice tak habis pun modal bercakap. Bateri pun boleh habis, asal Caprice tak habis cakap lah. Bateri dia ni lah, dia sebenarnya dia pakai Firaun punya bateri lah. Okay guys. Jadi aku nak cakap sikit lah cerita sebenarnya tentang isu Caprice ni. Daripada awal sampai lah akhir. Jadi cerita dia macam ni. Masa kita orang nak pergi misi ni kan kecoh pasal isu Palestin kan. Masa raya itu kan. Jadi lepas raya ni ustaznya macam kita orang lah terdetik lah macam nak pergi bantu misi bantuan Palestin kan. Jadi masa tu memang tengah MCO kan. Jadi semua orang masa tu ramai lah banyak NGO semua nak pergi ke Palestin kan. So kita orang pun buatlah permohonan macam biasa kan. Minta apa semua kan. Dan dapat bagi masuk ke sana. Dan sampai je kita pergi Cairo dulu. Sebab kita Sabar. Kita masuk melalui Mesir. Kita tak, sebab dia pintu nak masuk Gaza ni ada melalui Mesir satu. Lepas tu satu lagi orang masuk melalui Jordan. Kan. Jadi kita orang pergi ikut pintu Mesir, pintu Rafah. Jadi sampai dekat sana, hari pertama kita sampai kan. Hari pertama kita sampai, apa kita buat? Terus kita pergi beli barang-barang ubatan. 2 kontena, 2 lori seperti yang Ustaz Abid dah tunjukkan kan. Kawan-kawan, thank you support. Kita support dan cerita Caprice ni guys, kan dia ada mesej Ustaz tau. Sebab masa tu Ustaz dah sampai dekat Mesir. Dan sebelum tu dia dah ada buat live dengan geng-geng Israel kan, perempuan-perempuan Israel apa semua kan. Dan dia mengutarakan yang dia punya impian dia nak masuk dalam Gaza jugalah, nak satukan ummah, nak rapatkan saf kan. Jadi dia ada keinginan jugalah nak masuk kan. Lepas tu kita orang pun orang yang pertama dapat masuk ke Gaza. Kita orang pergi Mesir dulu. Sampailah dekat Mesir tu, pertama kita beli barang-barang ubatan. 2 lori, 2 kontena. Seperti yang kau nampak lah Ustaz Abid post tu kan. Lepas tu apa yang kita buat, sebab ni first time tau kita orang punya pengalaman. Sebab kita orang tak pernah pergi kan. Tapi banyaklah ada timbul macam-macam bunyi kan. Dengan yang ni cakap tu geng, dengan yang ni cakap tu. Lepas tu timbul lah korang tak faham cerita. Serius korang tak faham cerita nanti. Timbul lah isu-isu apa macam bunyi-bunyi banyak lah bunyi kan. Apa-apa bunyi kan pasal berkenaan tim Ustaz Abid ni dapat pergi ke Gaza, dapat pergi ke Palestin kan. Ada ramai jugalah pihak yang tak berpuas hati kan. Sama ada yang dalam Malaysia ke yang pihak tertentu lah kan. Ada bunyi jugalah kalau kalau korang perasan sendirilah kan. Benda tu menjadi isu juga kan. Jadi Ustaz Abid dia macam biasalah, dia tak pernah pedulikan benda-benda tu semua. Jadi dia buat je kerja dia. Misi kita adalah untuk bagi bantuan. Untuk misi bantuan sumbangan kepada penduduk Gaza, penduduk Palestin kan. Jadi kita memang tak pernah pergi dekat Palestin tu. Jadi apa yang pertama kita pergi, sampai je dekat Mesir tu. Jadi kita buat adalah kita hantar barang dulu ke Gaza kan. Kita beli barang-barang ubatan melalui Egypt Red Crescent kan. Egypt Red Crescent 2 kontena. Dan tu pembelanjaan semua dalam 80,000. 2 lori kontena tu, perbelanjaan barang-barang ubatan tu, Ustaz bayar 80,000. Lepas tu yang tu betul lah yang berpuluh-puluh ribu dekat banyak tu. Yang tu sebab yang urusan duit tu aku ada tolong uruskan untuk tukar duit daripada LE ke USD. So tak tipu lah cerita ni. Lepas tu cerita Caprice ni, lepas tu berapa hari kan, kita kan tak dapat masuk terus kan, sebab kita tak tahu kan. Jadi kita duduk lah situ apa semua, kita cuba apa cara nak masuk ke sana kan.
Sebab ada cara dia kan, melalui cara, adalah saya nak cerita cara tu, saya detail tu panjang lah cerita dia kan. Jadi saya bagi tahu cerita pasal Caprice ni je dulu kan. Nanti bila kita live, saya live dengan Caprice, saya bagi tahu. Tadi dia ada tanya Redor kan, cara nak masuk ke sana kan. Tadi kan dia tanya kau kan. Tadi kan aku kalau aku ada aku dah Dia jawab sebenarnya, dia tu. sebenarnya orang Palestin tu tanya benda lain. Tanya kat aku. Macam kenapa Caprice tak dapat masuk? Apa sebenarnya isu tak dapat masuk? Aku sebenarnya pelik. Kenapa orang Palestin pun tak tahu isu Caprice tak dapat masuk apa semua. Aku tak tahu apa yang Caprice borak, tapi Caprice tak asyik kat aku. Dia ingat aku English aku tahu sebenarnya, cuma aku nak bercakap ni kekok. Aku boleh faham. Lepas tu yang Caprice tak translate aku, dia tahu dia kata apa? Dia kata ni Redor, dia suruh cerita macam mana perjalanan masuk Palestin. Mamat ni nak kencing aku ke? Aduh hai. Lepas tu kan, aku sambung cerita. Lepas tu berapa hari kita kat sana kan, hari-hari demi hari apa semua kan, kita request lah cara nak masuk ke sana kan. Kita hubungi NGO yang menguruskan cara-cara nak masuk ke sana kan. Ada satu NGO lah kan, yang bukan berpusat di Mesir lah, dia pusat di luar kan. Jadi kita request guna cara dia, yang mana yang NGO lain pun guna cara yang sama juga nak masuk kan. Sebab semua orang tahu memang tak senang nak masuk ke Gaza, memang susah. Dan kita pergi, hari pertama kita sampai, kita pergi ke kedutaan. Kita pergi ke kedutaan Malaysia dekat Cairo. Dan orang kedutaan sendiri bagi tahu yang dia memang tak dapat nak tolong. Tu mula-mula cerita lah kan. Tak dapat nak tolong. Sebab memang tak ada pernah satu pun NGO daripada Malaysia yang dapat masuk ke Gaza melalui kedutaan. Melalui embassy, melalui kedutaan. Jadi bila dah seminggu dekat sana, Caprice ada mesej Ustaz tau. Caprice ada mesej Ustaz Abid. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi ke Gaza ni kan. Jomlah masuk sekali. Dia ajak Ustaz Abid. Kan? Dia ajak Ustaz Abid. Dia ajak Ustaz Abid lah. Dia ajak Ustaz Abid masuk sekali dengan dia. Sebab Ustaz Abid dah hari tu dah beberapa hari lah. Beberapa minggu lah kan. Dah beberapa minggu. Lepas tu cerita dia, kita bila dah tahu cara macam mana, kita cuba semua jalan tau tak kita nak masuk kan. Kita cuba semua jalan sampai kan nak masuk ke sana kan. Kita dah buat dah semua yang patut. Betul. Sampai kan tunggu hari-hari tunggu apa semua kan. Sehari-hari. Sepatutnya 6 hari je kita plan tau. Tapi sebab kita tak tahu cara nak masuk kan, kita plan nak pergi sana 6 hari je. Tapi jadi semua dengar ni. Ni, aku nak masuk sikit lah. Lagi kau ingat yang kau cakap 6 hari. Caprice sekarang ni, kau ingat urusan dekat sini senang kot. Ya lah. Cuba fikirlah. Aku nak cerita ni nak bagi nampak lah. Aku mencelah jap. Kan Caprice ada post kan. Dia sampai-sampai ke sini kan. Dia post yang saya dekat airport kan. Dia sampai-sampai sini dia bagi tahu tu dia nak masuk Gaza kan. Ada lagi dekat post dia tu kan. Yes. Sekejap. Nampak ni kan. Aku nak nampak. Ustaz Abid Liu, dia tak nak update apa semua atas isu keselamatan. Lepas tu tak naklah bagi harapan dekat orang Malaysia yang dia ni masuk waktu bila. Sebab Ustaz Caprice ni, Ustaz Caprice pula. Ustaz Abid Liu ni. Ustaz Caprice bro, aduh pula. Ustaz Abid Liu ni, dia dia punya perancangan dia dah bagus. Dia dah ada kabel besar dah nak masuk ke Palestin. Sebab tu Ustaz Abid Liu dia tak update apa-apa atas isu keselamatan. Korang yang tak tahu, dia bukan kabel bro. Redor, kita minta tolong jalan yang jalan mana, semua jalan kita cuba lah. Melalui kerajaan, melalui NGO ni. Macam yang selalu korang nampak semua kan. Ustaz Abid minta tolong Isyamuddin kan, Datuk Seri Isyamuddin kan. Minta tolong Tengku Mahkota Johor apa semua kan. Melalui hubungan kerajaan apa semua, kita semua cuba. Semua ada usaha, semua kita try. Sebab memang kita betul-betul nak masuk ke Gaza tu. Lepas tu apa kena cerita ni? Yang aku nak cerita macam Ustaz Abid Liu kan dia tak nak update apa-apa. Dia memang update apa-apa atas isu keselamatan. Lepas tu Caprice duduk sini dia buat takat gambar apa semua, dia kena fikir. Dekat Mesir ni, dan orang-orang Mesir, student Mesir pun tahu, Mesir ni dia punya menteri orang kata pertahanan dia yang cover negara ni so kamera apa semua, drone tak boleh masuk, kamera tak boleh masuk. Sebab tu nak update apa ni semua masa tengah dekat Mesir tak selamat sebenarnya. Caprice awal-awal dia dah bagi tahu dah meeting terakhir, tapi tak masuk lagi. Tak boleh lah bagi fake hope dekat orang Malaysia. Yang dia nak bagi tahu dia masuk tak boleh janjilah sebenarnya dia masuk Palestin tu bila.
Ha. So siapa-siapa tolong invite Capri lah masuk sini. Boleh tak? Sebab kita nak masuk live dia tak boleh tau. Saya memang nak live dengan dia tu. Sebab kita memang ada request lah. Jadi saya Okay. sambung cerita saya. Apa Redha dah habis belum? Apa kau nak ajak Capri sembang sini? Tak apa, kalau pula tadi kita nak masuk live dia tak dapat. So kita Okay, ajak aku dia bukan datang tak nak sini. sembang Capri. Capri sini dia memang tak nak dengar Tak, cakap tadi orang. sekarang aku tak dapat berpeluang lagi kau nak ni punya ni kan. Kau kena cakap dengan dia, bagi aku ni cakap dengan dia pula. Aku dalam ni 2 orang je boleh tu. Ya, tak Aku apa tak lah. tahu IG aku apa problem. Tak apa, IG kita low standard lah. tak apa kalau aku buat live kan tak tinggi pula. Okay, jadi cerita dia, bila Capri WhatsApp Ustaz Abid tu kan nak masuk, dia ajak Ustaz Abid masuk kan. Jadi aku nak cerita sikit lah yang Ustaz Abid pula, yang Capri ni dia datang dengan ni tau, dengan apa, Dato' Aziz tau tak? Dengan Dato' Aziz sebenarnya tahu kan NGO yang selalu masuk ke Palestin tu. Yang selalu buat ni lah. Yang ni korang kemanusiaan. dengar, sekejap aku nak highlight yang ni korang dengar apa yang Bos Nick nak cerita, Arif Farhan ni nak cerita, korang dengar. Dengar elok. Jadi Capri dia datang dengan Dato' Aziz tu kan. Lepas tu bila dia mesej Ustaz Abid kata nak ajak jemput masuk sekali. Jadi masa tu Ustaz Abid memang tak balas lah sebab semua kita orang tengah tension tau, tak stres tau. Kita bila menunggu ni memang stres lah. Memang bukan frust, macam mana, memang stres kan, menunggu kan, hari-hari tunggu kan. Sampailah kita pun semua cuba segala upaya. Kita dah tawakal, kita juga buat baca Yasin apa semua kan, solat hajat tiap-tiap hari tau, mulai apa semua. Kita Betul, buat solat aku Jumaat. jujur aku cakap tim Ustaz Abiliu yang aku tertarik walaupun aku tak dapat join lah untuk solat apa. Sebab aku cakap aku memang student. Korang tahu tak, aku respect orang yang boleh bangun tahajud tau. Bayangkan tim Ustaz Abiliu tu semua bangun tahajud. Bukan senang. Ustaz Abiliu ni bukannya seorang ayah kepada tim dia, tapi dia boleh didik tim dia untuk solat tahajud. Untuk bangun tahajud dan solat berjemaah. Korang bayangkan lah. Okay. Boleh Jadi tak? sekarang ni saya nak highlightkan pasal Caprice je Okay, cerita dia lepas tu berapa bulan, 3 minggu kita pergi hantar nama tau tak? Kita hantar nama untuk masuk ke Gaza. Kita hantar kepada, mula-mula sekali kita hantar kepada kerajaan Mesir. Kita submit nama-nama ni yang akan masuk ke Gaza ni, kita hantar kepada kerajaan Mesir. Jadi kita hantar tu 2 minggu lepas kita berada dekat Mesir, baru kita hantar. Dan keputusan keluar adalah seminggu lepas tu. Barulah keluar keputusan yang kita orang lulus. Tu baru daripada kerajaan Mesir. Jadi lepas pada kita dapat keputusan tu, Capri ada mesej Ustaz Abid. Masa tu dia dah sampai dah. Dia dah sampai ke Mesir dah. Dia kata nak ikut Ustaz Abid sekali. Jadi Ustaz Abid pun tak boleh nak buat apa lah sebab nama dah submit dah. Dia datang lambat kan. Nama dah submit, memang tak boleh nak buat apa dah. Jadi tu dapat kelulusan daripada kerajaan Mesir tau. Kita kena dapatkan satu lagi kelulusan daripada tentera, pihak tentera yang mana yang untuk menjaga keselamatan. Jadi dekat sini tak ada isu lagi. Memang tak ada isu sikit pun lagi kan. Jadi Caprice mula-mula datang sini pun, hari pertama dia datang pun dia dah pergi mana? Hospital Palestin. Jadi orang yang tak tahu hospital tu dekat Mesir. Jadi kalau orang yang tak tahu, semua orang ingat hospital tu dekat Gaza. Dan betul. Dia tulis dekat caption dia tu, macam hari pertama dia datang Mesir tu terus masuk Gaza. Terus masuk Gaza tak? Dia punya caption tu macam apa, tanggapan orang, dia nak orang tanggap pada dia datang di Mesir tu terus dapat masuk Gaza. Sebab dia tak tahu macam mana perjalanan nak masuk Gaza tu. Lepas tu dapat setelah 3 minggu lebih nak masuk ke minggu keempat kan, hari ke 34. Hari ke-34 barulah dapat surat kelulusan daripada pihak tentera yang mana membenarkan kita masuk ke Gaza. Itulah baru kelulusan yang sebenar. Jadi kita dapat masuk Gaza lepas subuh. Masa tu lepas subuh kita bergerak apa semua melalui pintu Rafah. Ini adalah satu-satunya pintu yang mana dapat masuk oleh orang pertama lah. Ustaz Abid pun cakap sendiri kan, yang ni memang orang Palestin sendiri sahkan, orang Mesir sendiri sahkan, kedutaan sendiri yang sahkan. Ustaz Abid adalah orang pertama yang dapat masuk ke Gaza, Palestin. Jalingan di mana jalingan daripada
antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Mesir melalui Datuk Seri Syamuddin. Nah, jadi sebab itulah Ustaz Abid selalu mention yang ucap terima kasih dekat Datuk Seri Syamuddin kan. Dengan dia selalu ucap terima kasih sebab Datuk Seri Syamuddin lah yang banyak membantu Ustaz Abid masuk ke sana kan. Melalui hubungan dua hala kan, melalui Kementerian Luar. Jadi bila kita dapat masuk ke sana tu kan, Caprice dah sampai dekat Gaza, dah sampai dekat Mesir. Dah sampai dekat Mesir. Dia pun dia ada mesej lah ustaz apa semua cakap nak masuk kan, tapi nama dah submit memang tak boleh buat apa. Jadi ustaz pun masuk lah. 21 jam 21 roadblock melalui pintu Rafah, dikawal oleh 12 kereta Kanas tentera. tengah sekolahkan Caprice. Caprice cuba biar Kanas aku nak cerita. tengah sekolahkan Shanas. Biar dah tahu aku ada screenshot tadi. Lepas tu aku nak cerita pasal Caprice ni je. Aku nak terangkan ramai nak tahu ni kebenaran. Lepas tu kita orang pun dapat masuk ke Gaza. Masa tu tak ada isu lagi tau. Kita pun buat misi macam biasa. Yang apa yang Ustaz Abid post tu, itulah yang kita buat tau tak. Sampai kat sana apa semua. Jadi isu Caprice ni timbul bila mana Ustaz Abid balik daripada Gaza. Ustaz Abid balik daripada Gaza. Balik daripada Gaza, dia ada mesej Ustaz Abid lah. Sebelum tu lagi dia mesej. Dia kata sebab kan dia ada post-post dia dekat Mesir kan. Jadi masa tu Ustaz Abid pun dekat Mesir juga. Jadi ramai yang komen kenapa tak jumpa Ustaz Abid apa semua kan. Jadi lepas balik daripada Gaza tu, barulah Ustaz Abid jumpa Caprice. Tu pun sebab Caprice yang nak jumpa kan. Ustaz Abid ni sebab memanglah Ustaz Abid baik dengan Caprice kalau ikut kan. Tapi tak adalah rapat mana. Tapi baiklah sebab sebelum ni pernah jumpa apa semua kan. Macam kawan lah kan. Tapi masa tu pun dia datang lah. Dia datang 2 orang. Dia datang kan. Kita pun datang jumpa Ustaz Abid, borak apa Ustaz Abid tunjuklah sijil anugerah yang kerajaan Palestin Gaza bagi, dia nama tu Duta Muhibah. Ustaz Abid tunjuk lah dekat Caprice. Ustaz Abid kata kan cara nak masuk, Ustaz Abid bagi tahu Caprice apa semua kan. Ustaz Abid bagi tip, bagi semangat lagi. Ustaz Abid saya cakap lagi suruh buat konsert sebab orang kat sana ramai budak-budak kan yang perlukan hiburan lah, macam nak happy-kan dia kan. Ustaz Abid bagi tahu Caprice nanti kat sana masuklah buat konsert macam tu lah sebab apa nak suruh hiburkan anak-anak Palestin macam tu lah. Lepas tu borak-borak tu kan Caprice pun buat video macam biasa kan yang dia post tu itu yang berlaku kan. Lepas tu tapi sembang semua okey lah. Baik lah macam tak ada apa kan. Lepas tu balik je Caprice balik. Satu lagi Caprice ajak makan. Ustaz Abid ajak Caprice makan kan. Ustaz Abid ajak Caprice makan, Caprice tak nak. Caprice tak nak kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi macam pelik lah kenapa dia tolak kan. Kalau macam dah kenyang ke apa, minum pun boleh kan. Lepak-lepak kan. Tapi dia tak nak. Lepas tu dia post video yang dia jumpa Ustaz Abid. Dia kata sebab ramai yang suruh Caprice jumpa Ustaz Abid. Jadi Caprice dah jumpa Ustaz Abid. Lepas tu Ustaz Abid balik je Malaysia. Di sinilah bermulanya. First story dia sebut pasal apa? Yang pasal kopiah putih. Dia kata cash is king. Cash is king. Lepas tu dia sebut pasal kopiah putih. Boleh membeli. Kopiah putih juga boleh dibeli. Dia kata dia buat kat story je. Jadi kita dah satu kita tengok. Tapi kita tak fikir apa-apa tau. Saya sendiri memang tak syak apa-apa lah. Memang tak tahu ada tuju kat siapa apa semua. Tak tahu lah. Sebab Caprice kan memang suka buat story kan. Tapi kita memang tak sangka apa-apa kan. Lepas first story tu. Lepas tu keluar pula story kedua. Acah macam hero. Acah macam pejuang. Tapi pejuang dekat mana? Pejuang dekat Malaysia ke? Ada tak orang Palestin sambut kita? Kan? Ada tak orang Palestin yang sambut kita? Kita dekat orang Malaysia ke? Lepas tu saya pun macam pelik lah. Cuba sangka baik lah. Cakap kat Ustaz Abid kan. Ustaz Abid pun sangka baik lah kan. Mungkin dia nak tunjuk kat orang lain ke apa semua kan. Tapi masa tu pun saya pun dah macam fikir siapa je baru balik daripada Malaysia, lepas tu gaya macam hero apa semua kan. Ustaz Abid bukan nak jadi macam hero, gaya macam hero. Dia cuma post yelah dia nak bagi tahu yang dia dah balik Malaysia. Tapi biasalah netizen kan nak bagi tahu yang yang nak bagi tahu Ustaz Abid hero apa semua kan. Jadi Caprice buat story tu kan. Situ pun macam kita macam dah pelik lah. Tapi still sangka baik lagi kan. Sebab macam tak sangka lah. Macam sebab dia baik dengan ustaz kan, tak sangka lah. Lepas tu kita pun biarlah kan, latak lah apa benda apa semua kan. Lepas tu apa berlaku, selepas dia post tu, dia dah bagi hint banyak lah pasal story semua. Tapi ada saya itu yang pasal Caprice sindir Ustaz Abid kan. Lepas tu dia post pasal toy.
Nah, di situlah terbongkar segala-galanya kan. Di situlah terbongkar segala-galanya. Bila mana yang tapi sebelum tu Ustaz Abid ada mesej dia tau. Ustaz Abid ada WhatsApp dia sebab Ustaz Abid pun macam dia dah macam buat story macam tu kan. Ustaz Abid pun macam tanyalah khabar dia kan. Okey ke tak, mungkin dia down ke apa kan. Ustaz Abid macam yelah tanya khabar kan, tapi dia tak reply. Dia tak reply. Hari kedua pun dia tak reply juga. Lepas tu hari ketiga tu lah yang dia post pasal toy. Mula-mula sekali yang dia highlightkan adalah pasal toy kan. Keluar masuk Gaza bagi toy kan. Lepas tu memang sah lah kan. Siapa lagi kan. Semua netizen-netizen dah bergaduh dekat komen tu kan. Nak beli Ustaz Abid Liu ke ni. Nak perlu Ustaz Abid Liu. Nak sindir Ustaz Abid Liu ke ni. Jadi kat situ lah kita dah tahu kan. Jadi bila mana orang komen-komen dia banyak-banyak macam tu kan. Dia pun cakap apa, dia pun ubah caption. Toys ubat-ubatan kan. Jadi kenapa dia tak highlight yang ubat-ubatan, soup kitchen yang Ustaz Abi bagi dekat orang Palestin, orang Gaza kan. Kenapa dia tak bagi tahu yang ubat-ubatan kan. 4 lori tau tak, bukan sikit punya belanja tu kan. Kenapa dia tak bagi tahu yang rumah kasih rumah anak yatim yang Ustaz Abi bagi kepada anak-anak yatim dekat Gaza. Kenapa dia highlightkan toys je. Jadi itu macam kita memang dah tak syak lah, start situ lah. Saya macam dah bengang lah. Bukan apa, macam dia kawan Ustaz Abid kan. Tapi bila dia buat macam tu, kita pun macam kecewa lah. Sebab yelah, dia dah baik kan. Bila Ustaz Abid baik dengan dia, saya pun macam baik lah dengan dia kan. Walaupun saya ni tak berapa sangat dengan dia kan. Tapi yelah, macam dia dah baik dengan bos kita. Kita pun baik lah kan. Tapi bila dah dia sini-sini macam tu, semua terbongkar bila dia hantar mesej kat Ustaz Abid yang panjang. Yang ni memang mengesahkan benda tu lah. Yang mengesahkan benda tu, salam Cap, dah simpan benda ni dah seminggu lah nak tegur lah. Dah seminggu lah Cap simpan benda. Tapi Cap kena beritahu Ustaz juga kan. Dia cakap panjang dia tulis sampai nak ayah Ustaz Abid yang senang sakit ternak pun dia sebut kan. Apa kaitan tak tahulah, padahal tak ada kaitan apa pun dia sebut. Ustaz memang sedih lah bila baca pasal tu kan. Sedih. Yelah, Ustaz pun manusia biasa lah. Ustaz manusia biasa, ada emosi, ada perasaan lah. Jadi bila mana dia sebut pasal ayah tu kan, dia sebut padang apa semua kan. Macam saya post tu lah dekat story saya tu, macam tu lah situasi dia. Ustaz Abid memang dah sedih lah sebab ayah dia kan tengah sakit ternak kan. Sedangkan post tu KKM pun share tau tak. Tapi dia nak pertikaikan. Faham tak? Dia nak pertikaikan. Jadi kita macam pelik lah. Lepas tu, lepas tu bila dah terbongkar yang kes pertama tu, saya pun post lah kat TikTok saya kan. Yang apa maksud Caprice ni kan. Adakah dia ni lalang kan. Adakah dia kambing hitam, musab janggut. Saya post kan, dah viral post tu dekat TikTok kan. Jadi cerita dia, lepas pada tu yang dia post tu, dia ada sebut juga suruh Ustaz Abid buat permohonan maaf. Dan dia bagi tahu Ustaz pasal kes gambar. Okey, di sini saya nak jelaskan isu gambar ni kan. Okey kan. Ya pasal isu gambar ni, Capri highlightkan kan. Sebab kenapa? Ada satu orang perempuan tau tak, yang nama dia Teacher Ring tu kan, yang saya share tu kan. Okay, Teacher Ring ni yang Capri post dia nyanyi tu lah. Orang tu lah Teacher Ring nama dia. Lepas tu, Teacher Ring ni lah dia bagi tahu yang Capri pasal orang datang Gaza ni, orang nampak Gaza ni macam kek tau tak. Setiap orang macam nak ambil bahagian masing-masing. Setiap orang macam nak ada hak masing-masing. Kan? Nak ada hak masing-masing kan. Jadi dia tanya Capri, apakah tujuan utama Capri nak dah masuk Gaza? Tapi dia tak ada sebut pun situ nama Ustaz Abid ke. Dia tak ada sebut pun pasal cerita Ustaz Abid bagi anak patung ke. Orang perempuan yang yang Capri cakap pasal dia mempertikaikan. Dia macam dia kata yang Ustaz Abid nak malukan budak tu kan. Nak aibkan apa semua kan. Aibkan muka sebab orang miskin. Jadi Ustaz Abid ni kalau siapa ikut dia, memang dah selalu dia buat macam tu dekat Malaysia apa semua. Ustaz Abid pergi nak bagi misi bantuan tau tak. Takkanlah Ustaz Abid nak pergi jumpa orang kaya. Mestilah pergi jumpa orang miskin, orang susah. Jadi kenapa macam Cap nak persoalkan benda tu. Dia nak jadikan isu. Lepas tu dia cakap orang Gaza semua marah Ustaz Abid. Sebab pasal benda tu, isu tu. Yang mana gambar tu macam Redo cakap lah. Dia situasi dia berbeza tau tak. Kan? Dia kadang-kadang, Ustaz ni, saya tahulah Ustaz pilih gambar ni macam mana kan. Ustaz pilih gambar ni macam mana. Kadang-kadang Ustaz pun tak perasan dengan gambar yang dia pilih kan. Tak, aku dah tahu yang tu gambar tu pasal cerita apa. Kan dia ambil gambar budak tu first ambil. Tahu lepas tu second tu budak tu tukar mainan. Tapi situasi dia berbeza lah. Orang yang sama awak. Tapi kenapa Catfish nak highlightkan mainan tu? Sedangkan Ustaz Abid bagi ubat-ubatan. Bagi macam-macam lah, soup kitchen lah, bagi rumah lagi kan, macam-macam Ustaz Abid bagi kan. Tapi dia highlightkan bagi mainan. Sedangkan Ustaz Abid bagi mainan nak menggembirakan hati
budak tu kan. Ustaz Abid sebenarnya pasal tu dia pergi rumah orang susah tau tak. Pergi jumpa mak ayah apa semua. Tapi biasalah mesti dia bawa buah tangan tau tak. Mesti bawa apa something nak bagi sebab situ ramai kanak-kanak kan. Jadi Ustaz Abid bawa lah hadiah apa semua. Tapi bukan je Ustaz Abid bagi toy tu turun balik. Tak ada. Ustaz Abid pergi tengok rumah. Jumpa mak ayah dia kan. Tengok apa yang dia perlukan. Macam biasalah kan. Itu rumah yang kita pergi tu adalah rumah yang memang betul-betul apa yang dipilih oleh Palestine Red Crescent. Bukannya kita main terjah tak ada. Memang kita dah plan tersusun dah. Kita tak ada terjah-terjah tak ada. Lepas tu Captain cakap orang Gaza orang Palestin marah kat kita. Sedangkan Ustaz Abid dapat duta muibah tau tak daripada kerajaan Palestin, kerajaan Gaza. Bukan Ustaz Abid seorang, semua tim dapat. Tu satu CJ yang mahal lah daripada kementerian luar kan. Jadi kalau betul lah apa yang Captain tu cakap kan, yang apa orang Gaza orang Palestin marah kat Ustaz Abid pasal isu tu kan. Kenapa kerajaan siap bagi CJ apa semua tu kan. Kenapa dia orang layan kita baik sangat kan. Sedangkan Ustaz Abid pergi bagi nak bantu orang susah kan. Mestilah kerana dia macam apa orang Gaza kerajaan kan. Macam tu hutang budi Ustaz Abid datang tolong apa semua kan. Lepas tu Captain mendakwa apa lagi pasal yang dia post kan. Isu tu yang dia highlightkan kan. Pasal gambar tu kan. Jadi saya dah jawab lah pasal tu. Ada persoalan tak situ? Tak ada dah kan. Semua saya dah jawab lah. Yang pasal gambar. Semua dah jawab. Semua dah jawab lah. Jadi memang apa, kalau bagi saya lah kan, dia memang betul nak bagi-bagi bantu orang susah kan, orang miskin kan. Jadi bukan Ustaz Abid je yang ambil gambar budak-budak ni kan. Isu Palestin Gaza ni dah lama dah kan. Sebelum Ustaz Abid pun dah beribu lah orang yang ambil gambar budak-budak kan. Dia ambil gambar yang apa, kanak-kanak yang susah kan, tak ada kaki, tak ada tangan, gambar yang buta tu lagi teruk orang. Tapi ni bila Ustaz Abid bagi patung je terus kena kan. Tu yang menjadi isu kat situ lah. Kenapa dia nak isukan benda yang remeh macam tu? Yang tak menjadi apa persoalan je. Lepas tu dia kata orang Palestin. Padahal yang cakap ni teacher Ring seorang tu je. Tapi teacher Ring tu pun tak ada sebut pun nama Ustaz Abid. Kau faham tak dong? Tadi kan aku masuk dalam live tu, orang Palestin tu tak tahu isu sebenar. Tak tahu. Itulah aku cakap. Orang Palestin tu bukan siapa-siapa. Nama Ustaz Abid dia pun dia tak tahu siapa. Iya, dia tak tahu apa-apa. Captain just invite sebab orang tu influencer tu tak ada follower. Tu yang aku cakap. Dia just main invite je siapa-siapa tapi orang tu tak tahu pun isu sebenar. Yang dia aku cakap dia gembang, dia tipu awak. Yang kata orang Palestin marah lah pasal gambar apa semua tu kan. Dia siap cakap lagi kat apa dalam chat yang ditunjuk tu kan dekat Datuk Seri Syamuddin kan. Yang pasal tu kan dia kata dia suruh orang tu delete dulu gambar apa semua kan sebab orang Palestin semua marah Ustaz Abid kan. Lepas tu mana gambar tu? Kenapa kita tak tahu? Bukannya tak ada orang Malaysia dekat Palestin tu kan? Dekat Mesir kan? Dengan negara Arab kan? Kalau lah benda tu betul-betul berlaku, mestilah benda tu tersebar. Betul tak Redon? Betul. Betul tak? Jadi benda tu boleh fikir logik akal lah kan? Kenapa dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam seolah-olah diorang ni bergaduh, apa yang Caprice ni bergaduh, dia dah tak ada modal sebenarnya. Dia dah tak ada modal dan dia sekarang ni nak bantai orang, dia nak cuba masuk sana. Dia tak tahu lah dia dapat masuk ke tak. And then dia tak nak balik Malaysia lagi. Dia tak nak balik Malaysia lagi sebab dia kalau balik Malaysia, nama dia memang jatuh lah. Sebab dia dah burukkan Ustaz Abid Liu. Okay, condemn yang pasal gambar apa semua tu. Tapi dia tak dapat masuk lagi. Sekarang ni isu dia sekarang ni, dia tak puas hati tau. Dia tak puas hati. Satu, dia nak apa yang Ustaz Abid dapat. Ni aku beritahu yang sebenar. Dia tak puas hati. Kau boleh baca sendiri. Aku bukan sembang kosong tau. Aku cakap ni benda ada bukti. Kau boleh baca sendiri yang dia chat tu kan. Yang dia screenshot tu. Dia buat kat story dia. Macam mana dia push Datuk Seri Syamuddin kan. Macam mana dia push kan. Kau nampak macam mana dia paksa kan. Dan dia siap burukkan Ustaz Abid lagi. Sebab mana nak masuk. Dia kata nak masuk sana sebab nak bersihkan nama Malaysia. Padahal dia kata dia nak kutip tahi. Nak kutip tahi. Apa yang Ustaz Abid buat sampai kena jadi macam tu? Dia macam desperate awak. Dia nak masuk Gaza sangat sampai dia macam tu. Dia macam minta. Dia selalu highlightkan pasal keselamatan tau. Dia macam nak apa yang Ustaz Abid dapat. Nak kereta kebal. Senang cerita kan. Satu cerita lagi yang aku beritahu pasal Caprice DM seorang perempuan ni dekat Twitter. Kan. Jadi sebabnya budak perempuan ni viral dekat Twitter. Lepas tu Caprice pergi DM dia. Jadi dia cerita panjang lebar. Dekat perempuan ni ada saya highlightkan dekat saya punya story tu. Dia punya panjang cerita tapi lah apa nak nampak dia yang hero.
Hmm. Perempuan tu sendiri yang cakap lah. Dia punya pun tapi Ha. apa yang dia nampak yang dia tu hero. Jadi betul dia duduk acah-acah cakap acah pejuang, acah hero kan. Sebab dia nak jadi hero juga. Sebab tu dia nak masuk Gaza apa semua kan. Dia nak ada kereta kebal, escort dia macam apa yang Ustaz Abi dapat. So memang sini isu dia memang dia tak puas hati lah. Dia memang tak puas hati, dia memang koyak. Sampai dia takut tikam belakang Ustaz Abi yang buat baik dengan dia, yang support dia, yang bagi dia semangat. Kan, cerita dia kan. Lepas tu Ha. isu kedua, pasal pasal dia cek tu dah kan pasal melutut. Pasal melutut tu saya dah bersumpah tau tak. Saya dah tanya Ustaz Abid sendiri, sumpah demi Allah wallahi yang saya tak nampak pun Ustaz Abid buat demikian. Saya tak pernah nampak pun dengan nama Allah. Saya tak pernah nampak, tak pernah dengar pun Ustaz Abid melutut, Ustaz Abid cium kaki menteri Gaza. Macam Kepri cakap. Saya takut saya terlepas pandang. Saya tanya Ustaz Abid sendiri. Saya WhatsApp Ustaz Abid. Saya tanya Ustaz, betul ke yang Kepri cakap ni? Kepri kata Ustaz melutut dekat menteri Gaza. Dan boleh tengok sendiri bukti yang Ustaz Abid WhatsApp kan tak ada. Dan takkan buat macam tu. Ustaz Abid takkanlah buat macam tu. Saya tahulah Ustaz Abid macam mana. Lagi satu kan, bukti kukuh kan. Kalau lah betul apa yang Kak Pris cakap kan. Kenapalah menteri luar Gaza hantar ucapan takziah. Sijil ucapan takziah atas kematian ayah Ustaz Abid. Kalau lah Ustaz Abid buat hal macam Kak Pris tu cakap kan, buat taik lah, apa benda apa semua kan. Burukkan nama Malaysia lah, burukkan imej negara lah. Kenapa Kementerian Gaza, Kementerian Palestin hantar sijil tau tak? Ada yang Ustaz Abid post, saya pada post juga, ucap takziah. Kalau orang baik ada ke dia buat macam tu? Kalau orang marah dia takkan buat macam tu kan. Mesti ada. Betul. Betul tak? Kak Pris nak Betul, betul, cakap betul. lagi yang apa kerajaan mesti tak bagi Ustaz Abid keluar apa semua. Tapi elok dia dapat keluar apa semua. Lepas tu dia nak Hmm. petikai sekarang ni isu dia memang dia sekarang dia desperate nak masuk ke Gaza. Dia Okey. carikan alasan tau tak? Dia jadikan alasan sebab dia memang dah tak dapat masuk Gaza dah. Jadi dia jadikan alasan Ustaz Abid membuat membuat hal dalam Gaza menyebabkan dia tak dapat masuk. Faham tak? Kau faham Faham, tak faham, faham. dia punya apa putar alam dia tu. Ni Dia sekarang aku nak dah cari faham sebab malam tadi aku dah jumpa dia kan. Aku dah ah jumpa dia, aku dah tahu cerita dia. Dia hmm, sebenarnya ni nak point dekat gambar je. Yang isu yang hmm. melutut apa semua tu. Tu semua aku nampak tu tak kukuh. Bukan rekaan. Serius rekaan. Ya Sebab memang dia tak sekarang ni memang ha, terbukti dah dia fitnah Ustaz Abid. Memang dah ada bukti kukuh dah dia dah. Kan aku dah ha. share lah screenshot Dia apa kalau semua macam ni kan. okey, dia macam ni lah. Kalau nak buat sumbangan ke apa, duit tu pastikan sampai dapat masuk, tak dapat masuk tu itu rezeki masing-masing. Allah bagi masuk. Wah, yang tu. Sebab tu tanah suci kot. Kat Masjidil Aqsa. Mana boleh kita Iyalah nak. betul lah mana Ha. dia orang-orang yang terpilih tahu tak? Orang-orang yang terpilih je boleh masuk orang. Lepas tu adalah Hmm. yang apa yelah kita manusia kan tak semua orang sukakan kita betul tak Redha kan. Jadi adalah Ha. sesetengah pihak ni yang tak berapa suka kan. Kepri pun cakap sendiri kan dia punya mesej kan. Ada berapa lepas Ustaz Waira dapat masuk Gaza semua ada berapa pihak tak senang hati lah. Biasalah manusia dengki kan. Biasalah manusia tak boleh tengok orang lebih daripada dia kan. Ada beberapa pihak Hmm. yang tak senang hati, siap beli Ustaz Abid sindir, siap cakap wali lagi kan. Siapa yang tahu tu tahu lah kan. Siap cakap Hmm. wali lagi, gelak-gelak buat live kan. Ha. Siapa je tak biasa awak. Macam kita manusia Ha. biasa lah. Bila orang buat macam tu, lepas tu dia nak expect kita lah yang dia baik. Kan? Bila dia kata macam-macam kat kita, dah peli-peli sini kita buat kita sakit hati, lepas tu dia nak kita layan dia baik. Kau rasa Hmm. patut tak? Kau dah buruk-buruk aku, lepas tu Yes sedap-sedap je lah. kau Siapa nak bersama dengan orang yang toksik, betul tak? betul lah. Ha. Orang toksik kan. Lepas tu memang Yes. tak lah Ustaz Abid ni kan. Tak kira lah kau siapa ke apa semua kan. Kau dah Betul. sakitkan hati member tu. Memang member tu pisang lah. Kan. Ha. Lepas tu pasal isu Caprice pasal tu Ustaz Abid lu block Caprice. Yelah dah kau sakitkan hati dia sebab sebut ayah dia lagi apa semua kan. Ayah dia Yes. dah Dengar nampak apa ni, semua kan. dia macam kenapa? Satu lagi, Ha. jangan dah. Ha. Ha. Dia Ha. suruh Ustaz Abid buat permohonan maaf. Dia Okay, suruh nampak Ustaz betul Abid ni. Ustaz Abid buat permohonan maaf secara terbuka. Sebab apa? Tak tahu apa masalah apa yang Ustaz Abid buat sampai kena buat permohonan maaf terbuka kepada penduduk Palestin, penduduk Gaza. Apa yang kesalahan Ustaz Abid? Jadi situ macam tak tahu apa dia yang dia nak apa yang dia nak putarkan
saya pun tak faham kenapa. Sebab Ustaz Abid tak ada buat apa. Saya dapat CJ Muibah lagi kan. Saya dapat ucapan taziah lagi daripada menteri. Kalau lah Ustaz Abid tu betul buat masalah kan, mesti dah kecoh lah punya. Mesti Yeah. dah viral lah. Mesti dah apa orang kata. Kalau betul lah apa yang seperti dia dakwa kan. Lepas tu dia duk blame yang apa keselamatan dia lah apalah. Padahal tak ada apa pun sebenarnya. Cerita sekarang ni memang dia dah tak boleh nak masuk Gaza. Jadi dia create alasan tau tak? Dia create alasan. Dia create alasan yang supaya apa orang macam dia nak bagi penyebab yang kenapa dia tak dapat Tapi masuk kita tak boleh Gaza. cakap juga dia tak boleh masuk Gaza. Tapi tengok kalau rezeki dia boleh masuk, masuk. Patut tak macam tu lah kan. Sekarang ni, kenapa tak sekarang ni masalah dia, kenapa dia jadikan isu Ustaz Abid kan? Kenapa dia jadikan isu Ustaz Abid kan? Tu yang jadi persoalan dia. Kan, kenapa dia nak jadikan isu Ustaz Abid kan? Dia masukkan ke situ, dia kata sebab Ustaz Abid dia tak dapat masuk Gaza. Kau faham tak? Jadi cerita Ya ni dia nak, betul. ya faham. Lepas tu yang kes kedua tu pasal melutut tu kan, saya dah explain kan. Yang Ustaz Abid memang tak pernah buat benda macam tu kan. Ustaz Abid tak pernah pula buat macam tu. Memang fitnah lah. Captive memang fitnah dia. Tak tahu apa motif dia buat macam tu kan. Saya memang sedih lah sebab Ustaz Abid baik layan dia apa semua. Tapi dia tikam belakang macam tu kan. Memang saya koyak lah. Ustaz Abid bos saya. Saya dengan Ustaz Abid dah 7 tahun lah. Saya dengan Ustaz Abid dah 7 tahun. Ustaz Abid sedih, Ustaz Abid menangis. Saya je tahu. Orang lain tak akan tahu. Kan? Ustaz Abid memang jenis dia tak suka meluahkan apa perasaan dia. Tapi orang dekat dia, tim-tim dia apa semua mesti tahu kan. Yang paling sebab sekali pasal ayah dia kan. Lepas tu memang saya sendiri pun nak rasa macam nak marah ada, sedih pun ada kan. Yelah bos kita rasa pun kita mesti terasa juga kan. Lepas tu saya mengeluahkan lah benda tu kan. Kenapa Caprice kan. Sebab saya dah tahu kebenaran dia. Sebab tu saya berani. Saya tak ada ada setengah cakap nak batu kambing nak fitnah lah apa kan. Saya bukan bodoh lah nak buat benda macam tu. Saya bukan jenis yang suka gaduh-gaduh dengan orang. Kalau boleh tengok saya mana ada gaduh-gaduh dengan orang. Kan? Tapi siapa sentuh Ustaz Abid Liu, memang orang tu cari pasal dengan saya. Tu je saya nak tanya kan. Tu sebab malam tadi aku jumpa sebab tak sangka dapat jumpa Caprice. Yelah kita ni orang biasa kan. Dapat jumpa aku nak dengar lah apa benda yang dia nak cerita. Bila starting dengan dia sound aku tu, tu orang kata tak respect lah. Lepas tu dah Ustaz Abid kan macam nak mati awak tunggu berbulan-bulan nak masuk Gaza, ayah dia sakit apa semua kan. Lepas tu memang mental tu, bukan Ustaz Abid je, aku sendiri mental tu. Duduk lama-lama tunggu tak ada jawapan, kau tahu tak? Lepas tu bila duduk kat sana tengah stres pula ada orang sedang gelak-gelakkan kita kan, cakap tak dapat masuk Gaza, memang tak dapat masuk. Kalau dapat masuk memang wali lah kan, siap ketawa lagi kan. Ada beberapa orang lah kan yang memang tak suka Ustaz Abid kan. Yang sini-sini Ustaz Abid, peli-peli Ustaz Abid. Yang mana tahu tu tahu lah. YT, JT lah yang tahu tu tahu lah kan. Lepas tu Ustaz Abid, yelah dia manusia biasa. Sedangkan aku pun koyak, apatah lagi dia kan. Dia mesti rasa sedih tunggu lama-lama kan. Lepas tu orang pula kata dia macam-macam, sindir dia macam-macam kan. Lepas tu dapat masuk Gaza pula. Alhamdulillah Allah mudahkan lah. Tu rezeki lah tak. Sebaliknya Allah bagi tu sebab ada benda yang Allah nak bagi kat kita tak. Ada pengajaran lah orang cakap kan. Walaupun Ustaz Abid sabar, ayah dia sakit apa semua, Ustaz Abid sabar. Ini ada orang tanya kan, kenapa tak jumpa dengan adik kan. Tak jumpa dengan adik An-Nuri kan. Jadi saya dah jawab lah soalan ni kan. Ceritanya yelah yang mana tahu tu tahu lah kan kenapa Ustaz Abid tak jumpa kan. Jadi lepas tu pasal jadi dah kan yang melutut tu dah. Yang dia fitnah Ustaz Abid tu dah. Yang dia buat cerita tu kan. Jadi pasal apa lagi yang dia cakap. Pasal apa lagi? Cerita pasal kenapa tak jumpa Nadir. Okey saya cerita lah kan. Jujur saya kata ni saya cerita. Bukannya saya reka-reka cerita. Saya cerita dengan ada bukti apa semua. Dan Nadir sendiri yang mengaku. Dekat post dia tu. Dia ada tulis yang. Dia kata dalam keadaan sinis. Menyindir. Kan. Dan jadi bila kecoh Ustaz Abid nak masuk Malaysia ni, okay, korang kalau yang kenal Nadir ni adalah orang yang duduk dekat Gaza lah. Yang tinggal dekat Gaza yang dah lama, NGO yang tinggal lama dekat Gaza. Jadi orang persoalkan kenapa dia tak jumpa, kenapa Ustaz Abid tak jumpa Nadir ni kan. Jadi sebelum Ustaz Abid nak masuk ke Gaza, masa dekat Mesir, jadi Nadir ni banyak dihujani soalan. Kenapa, mana Ustaz Abid Liu apa semua kan. Jadi Nadir dengan sendirinya menjadi jurucakap kepada Ustaz Abid, tahu tak? Jadi jurucakap kepada Ustaz Abid kan. Dia kata dia mewakil lah, dia wakil kan. Kenapa Ustaz Abid ni apa semua dia bagi tahu kan. Ustaz Abid tak dapat masuk, dia jadi wakil lah. Sebetulnya benda tu kecoh lah kan. Benda tu macam viral lah kan. Lepas tu dia dah ada beberapa live yang dia buat kan.
yang beberapa orang lah dia cakap siapa yang dapat masuk ke Gaza kan memang dia wali lah. Lepas tu dia gelak kan. Lepas tu dia gelak, dia kata siapa yang dapat masuk ke Gaza ni memang wali kan. Lepas tu Ustaz Abid lah, maksudnya dia tujukan Ustaz Abid lah. Kalau Ustaz Abid dapat masuk ke Gaza, dia memang wali. Jadi sekarang ni betul lah kenyataan dia. Ustaz Abid dapat masuk ke Gaza. Jadi Ustaz Abid wali. ha. Jadi situ bukan saya nak isukan benda tu, tapi nak cakap kenapa perlu menyindir. Kenapa perlu menyindir, kenapa perlu peli kan. Kenapa perlu nyindir, kenapa perlu peli kan. Lepas tu dia ada yang persoalkan kenapa tak jumpa Nadir kan. Yelah member dah koyak. Ustaz Abid dah sedih kan. Orang dah kata dia macam-macam kan. Lepas tu kau nak accept, nak expect apa? Nak suruh pergi jumpa macam kawan biasa. Yo bro, what's up bro? What is on the news today? Macam tu. Dia dah ejek-ejek kita, lepas tu nak suruh layan baik kan. Yang mana tahu, nanti saya tak apa, saya ada bukti. Video-video semua saya simpan. Semua orang yang kata-kata kat Ustaz Abid ni saya simpan. Sungguh masa je nak nak keluarkan. Dia masa je nak tunjuk kan. Alah banyaklah cerita-cerita sebalik tabir kan. Yang mana orang tak tahu kan. Yang mana cerita orang dalam je yang tahu kan, cerita sebenar kan. Lepas tu cerita Caprice ni, dia bila sampai kat sana dia ada komen dekat post Nadir. Jadi dia ada komen dekat post Nadir kan. Jadi Caprice pun ada cakap, kalau kita nak masuk ke Gaza, kita akan tanya orang yang pertama kali masuk ke Gaza ataupun orang yang dah berkali-kali dan orang yang dah duduk kat situ. Dia tanya, adakah orang yang dah berkali-kali masuk ke Gaza ataupun ada orang yang pertama kali kan. Dia kata dia ada berhubung lah, communicate kan. Saya cakap nak buat live lagi, saya tengok lah kan benda tu kan dengan Nadir kan. Mungkin saya fikirlah kan, bagi saya punya ni lah, saya punya anggapan lah, pendapat saya kan. Mungkin Nadir dah bagi tahu Caprice kan pasal yang apa yang berlaku antara Ustaz Abid Liu dengan Nadir semasa dekat Gaza. Sebab Caprice sendiri ada post dekat dia punya story yang Nadir cerita dekat kisah masa berlaku tu, dia ada post. Jadi mesti dah berlaku cerita-cerita biasalah, gosip-gosip kan. Mungkin dia nak, tak tahulah dia nak asuk Caprice supaya ni ke apa ke, wallahualam kita tak tahu. Tapi yang pastinya Caprice dah post pasal cerita yang Nadir tulis yang mana dia tak Ustaz Abid tak layan dia. Bukan Ustaz Abid tak layan dia. Yelah sebab dia dah sakitkan hati Ustaz Abid kan. Dia macam faham tak benda tu kan. Dia dah sakitkan hati Ustaz Abid kan. Takkanlah kau nak expect kita manusia biasa kot redha. Kalau orang sakitkan hati kau kan, mestilah kau macam rasa annoying kan, betul tak? Betul. Orang tu dah sampai semua keluarga. Ustaz Abid meluahkan sendiri dalam live dia tau. Sampaikan perbuatan dia tu menyebabkan orang risau lah. Sampai keluarga sendiri risau. Macam-macam timbul persoalan, pertanyaan apa semua kan. Dan Ustaz Abid dia nangis tau. Dia nangis masa dekat Mesir tu, dia nangis. Ya sebab diuji macam ayah sakit. Lepas tu tak dapat nak masuk ke Gaza. Maksudnya ambil tempoh yang lama kan. Nak tinggal tempoh yang lama, tak dapat nak masuk ke Gaza lagi apa semua kan. Ayah sakit apa semua. Lepas tu dapat timbul pula macam-macam berita kan. Orang sindir dia, orang peli dia, macam-macam orang kata dia kan. Benda tu berat tau. Kalau kita tak tahu dapat adab tak. Kalau kau dapat adab tak ada. Tak, dia sebenarnya macam ni. Dia situation Ustaz Abid Liu ni sekarang ni. Dia dah tinggal, cuba kita bayangkan. Dia dengar jap. Cuba kita bayangkan, kita duduk tempat Ustaz Abid Liu. Kita tinggal family. Lepas tu ayah tengah sakit, tengah nak korbankan masa apa semua, duit dan untuk hantar ke Palestin berbulan. Lepas tu balik-balik jumpa ayah dia sekejap je dah meninggal. Kenapa perlu orang kata nak judge dia punya perbuatan, lepas tu judge lagi dengan video yang Ustaz Abid Liu upload? Kenapa macam tu? Iyalah. Faham tak? Benda orang kata dia nak update pasal ayah dia, hak dia lah. Hak dia lah. Yelah, itulah cerita dia. Lepas tu yang pasal Caprice ni pula kan. Dia dah post dekat story dia kan. Saya akan uraikan satu lah. Sebab benda tu berkaitan lah. Ada bukti semua lah. Bukan sembang kosong ke tak ada. Ada bukti semua kan. Dia satu-satu dia cerita kan. Jadi kenapa dia tak puas hati dengan Ustaz Abid kan? Sebab Ustaz Abid tak usik pun dia. Ustaz Abid tak ada pun nak peli dia ke nak. Ustaz Abid mana dia pernah sindir orang kan? Tak ada pun nak Ustaz Abid selalu macam doakan saya kan. Macam yelah dia punya ni lah macam mana kan. Tapi orang sentiasa ni macam ada tak senang dia, lepas tu sindir lah, peli lah kan.
Kenapa perlu buat macam tu? Macam isu Capri pun sama lah. Ustaz Abid tak sentuh pun dia awak. Ustaz Abid siap support dia lagi. Doakan dia supaya dapat masuk Gaza kan. Siap bagi tip lagi macam mana nak masuk Gaza apa semua tu kan. Tapi ya, apa yang dia balas dekat Ustaz Abid kan. Tu yang saya bengang tau. Saya macam kecewa lah dia buat macam tu kat Ustaz Abid kan. Sebab sampai Ustaz Abid sedih kan. Dia sentuh isu apa ayah Ustaz Abid apa semua kan. Yang tak ada kaitan. Suruh buat permohonan maaf apa semua tu kan. Jadi apa masalah dia? Jadi memang sini kita dapat dirungkaikan lah yang apa ada orang macam nak attention seeker lah, faham tak? Macam macam saja nak menjadi tumpuan, tahu tak? Nak publicity, nak apa? Nak yalah benda boleh viral kan, faham tak? Tak, dia sebenarnya isu sabar. Duduk kat Mesir ni memang kena sabar. Kalau nak masuk Gaza apa semua, kalau tak sabar, duk tak boleh, duk rasa macam boleh masuk esok Gaza tu, macam benda tu mudah, duk rasa macam kabel tu besar, tak boleh. Dia semua ni atas rezeki masing-masing lah. Niat macam mana tu dapat masuk. Bayangkan cuba fikir elok lah. Kalau nak cerita pasal kabel besar, cuba tengok orang yang duduk dekat Mesir ni pun, kedutaan Malaysia pun tak masuk Palestin. Why? Tanda semua tu rezeki masing. Kenapa nak petikai orang? Jangan petikai lah. Ustaz Abid adalah NGO pertama yang dapat masuk. Tak perlulah nak cari salah kat gambar. Kalau tak ada dekat tempat tu, tak perlu nak cari salah. Chill. Don't judge orang daripada gambar. Kenapa jangan judge orang. Yes, I know memang orang ada orang kata kan, okay, dua-dua nak buat baik. Yes, dua-dua nak buat baik. Kenapa seorang perlu bergaduh? Itu je lah. Chill-chill je lah. Betul, nak buat apa nak bergaduh. Dia sebenarnya macam ni. Satu lagi, orang Palestin nak ke tengok orang Malaysia ni bergaduh? Sedangkan sesama Islam, sesama negara, orang nak tengok siapa yang bantu, itu saja. Tak perlu pun tengok siapa yang sampai apa semua. Tak ada sekarang ni, apa Caprice punya point awak? Dia nak satukan rumah awak. Dia punya mission nak satukan rumah, nak rapatkan sah kan. Tapi apa yang dia buat sekarang berlawanan dengan apa yang dia nak sampaikan. Betul tak? Betul. Orang benda ni tau, dia macam tujuan dia pergi sana, dia nak jumpa influencer. Dia macam highlightkan benda tu tau. Dekat cerita dekat satu lagi channel dia. Korang boleh tengok sendiri lah dekat channel Telegram Caprice kan. Dia ada bagi tahu kan pasal duit kan 300,000, 400,000 kan. Dia highlightkan benda tu. Lepas tu dia mention pasal influencer. Maksudnya dia nak Ustaz Abid ni ikut ambil dia cakap. Maksudnya dia nak Ustaz Abid jumpa influencer semua, artis-artis, semua jumpa Insta famous apa semua. Dia nak buat live macam bagi talk apa semua kan. Dia nak, Caprice nak Ustaz Abid buat macam tu. Sedangkan Ustaz Abid dia pergi atas misi bantuan, nak bagi sumbangan, bukan nak pergi jumpa artis, bukan nak buat konsert, bukan nak bagi talk ke apa. Dia pergi nak bagi sumbangan kepada penduduk Gaza, Palestin kan, yang tak ada tangan, tak ada kaki, rumah kena bom apa semua tu kan. Jadi Caprice dia macam tak puas hati lah Ustaz Abid tak buat apa yang dia nak. Sebab tu masa Caprice datang jumpa Ustaz Abid kan, Ustaz Abid cakap kat dia kan, macam Ustaz Abid tahu apa yang dia nak kan. Ustaz Abid suruh dia buat konsert apa semua kan, sebab dia kan boleh nyanyi kan. Jadi setiap orang ada cara masing-masing tak? Setiap orang ada kaedah masing-masing. Jadi kita tak boleh nak petikai cara orang lain kan. Kenalah berlapang dada, faham tak? Ada orang dia suka cara macam tu, cara macam ni kan. Ada orang suka cara macam tu, cara macam ni. Jadi dia punya hak lah, dia tak nak contact orang tu ke, dia nak contact orang ni ke. Betul tak? Lain orang, lain cara dia. Lain orang, lain cara kan. Yang penting kita tengok tujuan dia nak membantu. Itu saja. Betul lah. Kita sekarang ni jadi isunya, kita memang tak ada isu apa-apa tau tak. Tapi bila dia petik pasal Ustaz Abid kan, memang aku tak boleh lah, faham tak? Aku memang orang petik bos aku kan. Lagi satu ni, okay. Kalau orang tanya kan, contoh orang tanya, Nick kau tu kerja dengan Ustaz Bilio, mungkin kau backup. Tapi aku ni tak ada langsung aku orang kata ambil duit Ustaz Abid ke, aku dapat gaji. No. Aku ni memang datang-datang ni just freelancer kan, macam datang-datang tu just bantu macam tu. Kalau Caprice open apa untuk aku bantu, dia pun aku bantu. Tapi masalahnya dah bergaduh macam tu kan. So kita tak nak, sebab aku macam ni. Kita tengok orang Malaysia. Sekarang ni kat Malaysia pun keadaan tak terkawal. Why nak buat satu isu? Apa orang kata, isu kat Malaysia ni jangan bagi tenggelam. Isu kat Malaysia sekarang ni, orang rakyat semua sekarang tengah teruk kan, dengan COVID apa semua kan. Kenapa nak bergaduh antara Palestin, nak melibatkan Palestin? Jadi gaduh besar lah antara dua negara. So betul lah tu. Sebab sekarang ni Ustaz Abid dah jalinkan hubungan baik antara kerajaan Mesir dengan Malaysia sendiri kan. Masa tu Datuk Isyamuddin datang apa semua kan. Sampaikan PM Datuk PM kita lah kan. Hubungi PM Mesir apa semua kan.
Jadi masalah sekarang ni macam Caprice, dia nak jadikan satu benda tu satu isu tau tak? Sebab tu dia macam attack kerajaan tau. Dia kata Ustaz Abid, kan dia ada highlight kan dia punya story kan, cakap manis apa semua kan, backup kerajaan apa semua kan. Jadi perlu ke nak, faham tak kena apa benda yang dia nak sampaikan? Dia nak cakap yang apa, kambing hitam politik kan, betul tak? Semalam Betul. kau cerita, dia cerita pasal kambing hitam politik apa semua kan. Dia nak tuduh apa? Apa maksud Okay, dia ni aku sebenarnya? cerita lah sikit sebab ada yang tak dengar lagi sebenarnya cerita yang aku jumpa malam tadi. Kita just nak cerita bagi clear Redok, Itu kau tak- cerita sikit Redok. Sebab ramai yang tanya pasal dia maki kau tu. Kau cerita sikit. Okay, aku tak nak cerita sebab nanti dia orang kata aku meluah. Okay, aku nak cerita daripada awal sampai habis. Okay, first kali aku dah sampai dekat jumpa ni lah. Tim Ustaz Liu tu, tim Sekejap, Caprice lah. Sekejap Redok. Aku nak jawab soalan ni bro. Nak tanya kenapa sebelum masuk Gaza tak kontak dengan orang Malaysia di sana, iaitu Nadir Anuri. Kenapa nak beli barang-barang kat Mesir dulu sebelum masuk Gaza? Kan boleh beli kat dalam tu. Macam saya cakap lah kan, setiap orang ada cara dia, setiap orang ada kaedah dia kan. Kita kena menghormati cara orang lain, kena berlapang dada. Tu Ustaz Abid punya pilihan lah. Dia nak buat apa, nak beli barang kat Mesir ke, nak beli kat Gaza ke kan. Ada sebab lah tu kan. Kenapa kita macam nak bertikaikan? Dan kenapa orang tak boleh nak terima? Kan? Setiap orang ada cara dia. Sedangkan Ustaz Abid tak pernah pun bertikaikan siapa-siapa ke kan. Ustaz Abid tak pernah pun, pernah tak ada Ustaz Abid nak condemn ke, nak bertikai ke, tak ada. Jadi kenapa nak apa, tak boleh nak berlapang dada? Dah memang tu cara Ustaz Abid pilih. Ada lah sebab-sebab tertentu kan. Dan kenapa Ustaz Abid ni dia satu orang kan, dia nak tunjuk yang, dan dia masuk ke Gaza, dia pergi Gaza Palestin pun dia tak ada buka tabung, dia tak ada buka tabung, dia tak ada buka bantu apa derma untuk Palestin, semua tak ada. Kalau korang perasan lah kan, kau boleh tengok setiap post Ustaz Abid tu kan, tak ada pun Ustaz Abid letak nombor akaun, tak ada pun Ustaz Abid cakap saya nak pergi Palestin, ni adalah nombor akaun untuk saya masuk ke untuk pergi ke Gaza lah kan. Tak ada pun. Last dia letak nombor akaun dia tu tahun lepas. Yang masa awal PKP dulu kan. Tu pun sebab atas desakan orang ramai. Atas desakan orang ramai nak menyumbang. Sebab Ustaz Abid ni saya kenal dia 7 tahun kan. Saya dulu dengan dia berdua je buat bagi bantuan makan kat kelandangan apa semua tu kan. Nanti dah habis kau bagi chance aku nak cakap yang pasal malam tadi. Nanti aku bagi kau cerita. Cuma nak cakapnya pasal tu, yang apa nak cakapnya pasal kita kena hormati cara orang lain lah kan. Kita kena kata berlapang dada lah kan. Kita tak boleh paksa orang ikut kita kan. Sebab masing-masing ada cara masing-masing kan. Lepas tu kau expect apa? Orang dah cakap peli-peli dah sini-sini kau kan. Lepas tu kau nak orang buat baik kan. Macam dia macam kita dah sakit hati. Kita manusia biasa lah. Bukan malaikat apa semua kan. Jadi cerita aku dah jawab persoalan dia tu. Kau jawab. Okay, aku nak jawab soalan ni. Ada orang tanya pasal surau. Okay. Aku tak suka. Macam mana cakap sebab sampai Z lah. Sampai semalam. Sampai Z sebab okay. Aku nak minta maaf lah sebab kita tak biasa sembang live, so ada gagak terulang lah apa semua kan. Okay. So yang first kali aku cerita berawal, aku tag Caprice. Okay, aku tag Caprice sebab yang Nick the post yang pasal isu Caprice delete ni kan. Lepas tu tanyalah Caprice. Kita mention kat story, apa cerita ni gaduh kan. You nak masuk Palestin ni, you nak masuk atas sebab nak bagi sumbangan ataupun nama. Nak nama ataupun nak bersumbang. Lepas tu kita pun tag, tu Caprice pun jawab Caprice, lepas tu kita ada post lagi yang Caprice jumpa Ustaz Billy dekat dekat lift kan. Masa tu last day lah Ustaz Billy nak fly. Lepas dah settle tu, okay, lepas tu aku tag lah dia, lepas tu Caprice reply emoji tutup muka. Lepas tu aku cakap lah dengan Caprice kan, kenapa bro Caprice kan, kita respect dia kan. Lepas tu dia cakap dengan dia, lepas tu aku pun mention lagi sebab dia tak reply. Okay, sebab aku tengok Caprice dah reply ni, aku ada chance ni nak jumpa lah, nak sembang lah betul-betul kan. Lepas tu yang si Caprice tu pun aku dah tag dia, lepas tu ajak dia nak jumpa. And tengok betul-betul dia kata, bro dekat mana bro? Okay, saya datang sekarang. Okay, kita pun okay lah macam tu. Kalau kita datang, nak datang kita set tempat, ajak jumpa kat kedai kopi. Tapi dia kata dia tak nak sebab public. Okay, tak apa lah, jumpalah dekat rumah saya. Nak jumpa rumah saya, dia pula kata okay, isu keselamatan. Lepas tu bila tim dia dah call, okay, tim dia dah call, hello, dia tanya nak datang bila apa semua kan. Dalam 10 minit saya cakap, mana boleh nak suruh datang awal kan, sebab last minute cancel tukar tempat. Bila dah sampai tu dekat tempat situ kita tak lagi tahu, dia suruh rahsia kan. Okay, dah sampai kat situ, jumpalah tim dia. Tim dia tu
student juga. Student tu adalah junior, lepas tu adalah member yang kenalan apa semua kan. Bila dah sembang dia, lepas tu dia kata okay Reda chill lah apa semua, tak ada nak buat isu apa, okay. Tapi memang saya nak jumpa lah. Memang niat nak jumpa. Sebab saya bukan menyebelah Ustaz Liu, bukan menyebelah Caprice, tak menyebelah mana-mana. Kita ni datang orang kosong. Datang-datang masuk dekat surau. Okay, masuk ke surau, yang peliknya kenapa phone ni, dia suruh phone kita simpan. Simpan bagi dekat dia. Kejap ya. Pelik tak? Kenapa nak bagi suruh simpan? Sedangkan dia bukan main lagi, dia buat live apa semua kan. Tunjuk kat orang ni salah ni apa kan. So dia suruh simpan. Apa yang student-student tu lah ambil. Saya datang dengan 2 orang member, Hadif dengan Aziz. Bagilah simpan lah phone